Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 17 Mei 2020. Sekali lagi kita telah digemparkan dengan percaturan politik negara Malaysia yang semakin panas dan meletup. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebentar tadi, bekas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Mahathir telah memberi kenyataan rasmi di hadapan media-media tempatan nasional bahawa dia telah diarahkan oleh Sultan Kedah untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah yang ke-13 kerana hilang sokongan 2/3 majoriti daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan Negeri Kedah di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Dan seperti apa yang saya jangkakan, perkara ini telah membawa kepada kebangkitan Kerajaan Perikatan Nasional di dalam Kerajaan Negeri Kedah, yang mana seorang ahli DUN daripada Parti PAS, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri, iaitu Tuan Muhammad Sanusi Muhammad Noor, telah dilantik sebagai Menteri Besar Kedah yang ke-14 oleh Sultan Kedah secara rasmi hari ini. Maka ini adalah satu percaturan politik yang very dynamic, yang mana perkara ini kekal tidak berpihak kepada Tun Dr. Mahathir, kepada Datuk Seri Mukhris Mahathir. Dan jika dianalisis daripada perspektif politik negara Malaysia, legasi politik nepotisme ataupun lebih dikenali dengan politik anak beranak ataupun politik suami isteri, politik kekeluargaan di dalam Pakatan Harapan secara rasmi dan secara dominonya telah hancur di Putrajaya dan di dalam beberapa kerajaan negeri yang diperintah oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka mengajak rakyat Malaysia untuk menilai secara objektif, secara rasional. Saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai specialization untuk menganalisis kepimpinan, percaturan kuasa dan sistem politik demokrasi berparlimen negara Malaysia, apa yang anda semua tidak perasan ialah sepanjang kewujudan legasi politik Tun Dr. Mahathir, legasi politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan legasi politik Lim Kit Siang, ini antara ketiga-tiga pemimpin utama di dalam blok Pakatan Harapan sebelum ini di Putrajaya yang cukup berani menonjolkan nilai-nilai politik kekeluargaan yang bercanggah dengan prinsip demokrasi yang mereka laung-laungkan sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang telah merekrut ahli-ahli keluarga mereka untuk merayap masuk dalam sistem demokrasi berparlimen dan sistem monarki berperlembagaan Malaysia berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan perkara ini tanpa disedari oleh rakyat Malaysia, perkara ini adalah bercanggah dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, Tun Dr. Mahathir merekrut anak beliau, Datuk Seri Mukhris Mahathir, untuk menjadi ahli parlimen, untuk menjadi ahli DUN, untuk menjadi menteri besar di dalam Kerajaan Negeri Kedah sejak puluhan tahun yang lalu sehingga saat ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim merekrut Datuk Seri Dr. Wan Azizah, isteri beliau sendiri, dan merekrut anak beliau, YB Nurul Izzah Anwar, untuk menyambung legasi politik nepotisme yang mana atas alasan demokrasi. Lim Kit Siang merekrut Lim Guan Eng berpuluh-puluh tahun yang lalu untuk dibawa masuk dalam lingkaran elit politik sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Apakah perkara ini dibenarkan dalam sistem demokrasi? Apakah perkara ini tidak salah? Perkara ini secara prinsip demokrasinya adalah salah.
Kerana mereka semua ini melaungkan prinsip demokrasi, melaungkan tentang rule of law, melaungkan tentang keadilan persaingan kuasa. Akan tetapi sangat malang, ketiga-tiga pemimpin senior, pemimpin-pemimpin yang berpengalaman dalam percaturan politik negara Malaysia ini, mereka telah melacurkan perkataan demokrasi untuk merekrut anak beranak mereka dan isteri mereka untuk masuk campur dalam percaturan politik negara Malaysia secara jelas. Ia bukan penglibatan secara tidak langsung, tetapi ini adalah penglibatan yang bercanggah dengan nilai-nilai demokrasi. Jika benar Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang mahu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sebenar, saya sebagai generasi baru, sebagai penganalisis politik bebas yang cukup kritikal dengan politik nepotisme, politik kekeluargaan, politik anak beranak, politik suami isteri yang cukup popular diamalkan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh saudara Lim Kit Siang. Dan akhirnya 17 Mei 2020 adalah titik noktah kepada legasi politik anak beranak, suami isteri dan kekeluargaan ini yang sememangnya wajar untuk ditegur, wajar untuk dikritik dan dikecam, agar Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang tidak melacurkan nama demokrasi untuk menghalalkan anak beranak dan isteri mereka terlibat di dalam percaturan politik negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah seorang pemimpin itu pemimpin demokrat jika dia merekrut isteri atau anak-anak mereka untuk terlibat dalam sistem pilihan raya. Saya masih ingat pada PRU 14 yang lalu, Nurul Izzah Anwar dikritik oleh media antarabangsa di luar negara. Bagaimana Nurul Izzah telah ditanya, apakah benar anda pejuang demokrasi sedangkan anda menjadi ahli politik atas tiket bapa anda iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dan jawapan yang cukup dangkal oleh YB Nurul Izzah Anwar yang tidak pernah saya lupakan semasa PRU 14 yang lalu ialah, kata Nurul Izzah Anwar, dia bersaing secara adil dalam sistem pilihan raya negara Malaysia. Saya katakan jawapan Nurul Izzah Anwar ini adalah jawapan yang simplistik. Kenapa simplistik? Kerana Nurul Izzah Anwar terlupa dan buat-buat pura lupa, seolah-olah kita rakyat Malaysia tidak mengetahui beliau dilobi oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah, iaitu ibu beliau, dilobi oleh ayah beliau iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dicalonkan sebagai calon ahli parlimen kerusi parlimen Permatang Pau atas tiket sebagai anak mewakili parti PKR. Kalau benar Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Nurul Izzah Anwar ini adalah pemimpin demokrat, mereka perlu berpegang kepada satu prinsip asas dalam demokrasi. Politik anak beranak, politik suami isteri ini adalah politik nepotisme dan ini adalah amalan sistem authoritarian yang bercanggah dengan sistem demokrasi yang sebenar. Sebab itu hipokrasi. Datuk Seri Anwar Ibrahim melaung-laungkan reformasi, melaung-laungkan demokrasi rakyat. Apabila politik kekeluargaan diamalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Lim Kit Siang yang melaung-laungkan kembalikan mandat rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, secara fakta dan kebenarannya, ini bukan tentang mengembalikan mandat dan amanah rakyat, tetapi Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang di dalam Pakatan Harapan mereka mahu mendominasi sistem politik negara Malaysia menggunakan amalan politik nepotisme yang bercanggah dengan sistem demokrasi itu sendiri. Dan ini adalah tentang legasi keluarga mereka. Ia bukan tentang kepentingan negara, bukan tentang national interest, bukan tentang kedaulatan negara Malaysia. Ia adalah tentang agenda peribadi keluarga-keluarga mereka. Sebagai kesimpulan,
Ini adalah satu pengajaran kepada Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang. Bagaimana bermula 24 Februari 2020, 28 Februari 2020 sehingga hari ini 17 Mei 2020. Legasi politik nepotisme, legasi politik kekeluargaan, legasi politik anak beranak ataupun legasi politik suami isteri yang dikepalai dan diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Lim Kit Siang. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, akhirnya empire politik nepotisme ini hancur di tangan kuasa Raja-Raja Melayu, hancur di tangan sistem monarki berperlembagaan Malaysia. Kerana mereka inilah ikon-ikon politik nepotisme yang melacurkan nama demokrasi. Maka untuk itu, kepada Tun Dr. Mahathir, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada saudara Lim Kit Siang, yang amat saya hormati, percaturan politik ini berpihak kepada saya. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Raja-Raja Melayu yang bersatu padu untuk menyelamatkan kepentingan nasional, menyelamatkan kepentingan negara, menyelamatkan generasi baharu seperti saya untuk tidak diperkudakan, untuk tidak dipergunakan, untuk tidak menggadaikan kepentingan nasional atas nama politik nepotisme, atas nama politik kekeluargaan. Yang mana Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang begitu tamak untuk mahu mencatur anak-anak mereka menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan. Selagi saya hidup, saya akan terus mencatur politik negara Malaysia atas prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Atas nama Tuhan, akhirnya legasi politik nepotisme Tun Dr. Mahathir, legasi politik suami isteri dan anak beranak Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Nurul Izzah Anwar tumbang di Putrajaya. Legasi politik anak beranak Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng sudah tumbang seperti apa yang kita jangkakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sistem demokrasi berparlimen Malaysia dan sistem monarki berperlembagaan Malaysia ini perlu dipertahankan atas nama kepentingan nasional, atas nama kepentingan kemerdekaan, atas nama kepentingan kedaulatan negara Malaysia. Kita tidak perlu dipimpin oleh politik nepotisme yang cukup jijik ini yang diamalkan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Lim Kit Siang untuk mengaburi prinsip demokrasi di dalam negara Malaysia. Kepada Tun Dr. Mahathir, ini adalah karma daripada Tuhan. Bagaimana Tun Dr. Mahathir bersama Pakatan Harapan menangkap saya secara zalim, secara diktator, secara kuku besi pada 16 Mac 2019 yang lalu sehingga 21 Mac 2019 yang lalu. Seperti apa yang saya ramalkan di dalam penjara Tun Dr. Mahathir. Cita-cita saya untuk melihat legasi politik Tun Dr. Mahathir ini hancur bersama dengan proksi-proksi politiknya di dalam Pakatan Harapan telah dibayar secara cash oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Terima kasih Raja-Raja Melayu, daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Checkmate and game over. Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang dan Pakatan Harapan. Terima kasih.